Pada aksi kelayakan Piala Asia yang lepas, Harimau Malaya telah layak ke Piala Asia 2023 selepas menewaskan Turkmenistan 3-1, kalah lawan Bahrain 2-1 dan menang lawan Bangladesh 4-1 dan memperoleh sebanyak 6 mata. Seterusnya duduk di tangga kedua kumpulan E. Prestasi Harimau Malaya cukup baik apabila menduduki ranking FIFA 147 dunia, naik 7 anak tangga daripada kedudukan 155 dunia. Harimau Malaya menjadi antara 4 negara yang melonjak ranking tertinggi menurut laman sosial rasmi FIFA World Cup. Skuad Harimau Malaya kendalian Kim Panggon kali ini dibarisi pemain-pemain yang berkualiti. Ketika aksi kelayakan Asia di Bukit Jalil lalu, Harimau Malaya dibarisi 15 orang pemain tempatan, 5 orang pemain kacukan dan 2 orang pemain naturalisasi. 13 daripada mereka adalah pemain JDT. Walaupun ramai daripada pemain JDT, kelebihannya adalah mereka dapat membentuk pasukan yang serasi dan kuat. Ditambah pula dengan kehadiran Dion Scholes yang memantapkan lagi barisan pertahanan. Akan tetapi, skuad Harimau Malaya masih lagi mendapat kritikan yang hebat apabila Kim Panggon menyenaraikan pemain naturalisasi Di Paula dan Sumareh. Dengan kehadiran Di Paula nampak tidak membawa sebarang impak langsung terhadap skuad Harimau Malaya. Diharapkan Kim Panggon tidak memanggil semula Di Paula pada aksi Piala Asia akan datang. Sekurang-kurangnya, Sumareh sudah cukup dipanggil bagi mewakili pemain naturalisasi. Cuma perlu digilap selepas mengalami kecederaan sebelum ini. Sumareh telah menjaringkan 1 gol ketika melawan Bahrain. Top Story Channel akan senaraikan 3 pemain kacukan yang perlu dipanggil oleh jurulatih Kim Panggon untuk aksi Piala Asia pada 16 Jun hingga 16 Julai 2023 tahun hadapan. Yang pertama, Brandon Gunn. Brandon Gunn dilahirkan di Australia pada 3 Jun 1988. Beliau merupakan pemain bola sepak kacukan Australia Malaysia yang mana ayahnya asal dari Malaysia manakala ibunya berasal dari Australia. Beliau yang kini bermain dengan pasukan Selangor dalam Liga Super Malaysia sebagai pemain tengah. Brandon Gunn yang disahkan menghidap penyakit kanser testis sebelum ini kini kembali membuat penampilan di tengah padang apabila membantu Selangor FC mencatatkan kemenangan besar 7-0 ke atas Sarawak United FC dalam saingan Liga Super lalu. Selain kanser testis yang dihadapinya, Brandon yang juga tonggak Harimau Malaya sebelum ini berjaya bangkit daripada 2 masalah kecederaan ACL. Brandon Gunn sudah beraksi bersama Harimau Malaya sebanyak 18 perlawanan semenjak 2014 lagi. Beliau juga beraksi sangat baik ketika aksi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia pada tahun 2019 dan 2020. Beliau menjaringkan 1 gol ketika menentang Thailand. Kudrat Kapten Harimau Malaya itu amat ditagih ketika aksi Piala Asia 2023 nanti. Beliau boleh bergandingan bersama Syami Kuti dan Azam Aziz bagi mengawal benteng tengah pasukan Harimau Malaya. Yang kedua, Daniel Ting. Daniel Sang Ting dilahirkan di England. Beliau adalah pemain bola sepak kacukan Inggeris Malaysia yang bermain sebagai pemain pertahanan. Ayah Ting merupakan orang Malaysia dari Sarawak, manakala ibunya adalah orang Inggeris. Muncul sebagai pemain paling konsisten sepanjang musim 2021, namun Daniel tidak dipanggil untuk mewakili skuad kebangsaan bagi saingan Piala F Suzuki 2020 yang dilangsungkan pada Disember 2021 hingga Januari 2022 di bawah kendalian Tan Cheng Ho. Pertahanan kental itu beraksi cemerlang ketika membawa Kuala Lumpur City menjuarai Piala Malaysia ketika menentang JDT. Bekas pertahanan sensasi KL City ini kini diumumkan secara rasmi sebagai pemain terbaru Johor Darul Takzim. Beliau yang kerap diturunkan sebagai pemain left back boleh menjadi backup kepada Corbin Ong jika dipanggil oleh Kim Panggon pada aksi Piala Asia nanti. Dengan kehadiran ramai pemain yang berkualiti, Harimau Malaya mampu mewujudkan skuad depth di mana pemain simpanan turut sama kuat dengan pemain utama di setiap posisi,
seterusnya dapat mewujudkan persaingan yang sihat antara pemain. Yang ketiga, Nacho Insa. Nacho Insa dilahirkan di Spanyol. Beliau merupakan pemain kacukan Spanyol Malaysia yang mana neneknya berasal dari Malaysia. Pemain tengah JDT itu sebelum ini pernah bermain di Liga Spanyol, mewakili kelab seperti Valencia, Villarreal, Celta, Eibar dan lain-lain lagi. Nacho Insa cemerlang beraksi bersama JDT dan menjadi tunjang utama kejayaan Harimau Selatan. Beliau semenjak menyertai JDT 2017 sehingga sekarang sudah membuat penampilan di Liga Super sebanyak 53 perlawanan dan menjaringkan sebanyak 6 gol. Walau bagaimanapun, Nacho Insa hanya bermain bersama Harimau Malaya sekali sahaja ketika melawan Mongolia berkesudahan seri 2-2 ketika tahun 2018 di bawah kendalian Tan Cheng Ho. Di bawah kendalian Kim Panggon ketika kelayakan Piala Asia Jun 2022 lalu, pemain tengah Johor Darul Takzim, Nacho Insa menjadi antara individu yang tersenarai dalam senarai menunggu. Perkara itu dimaklumkan FMM dalam satu siaran media. Nacho Insa bakal mengisi ruang atau kekosongan yang akan ditinggalkan mana-mana pemain Harimau Malaya yang dipanggil ke latihan pusat jika ada antara mereka yang mengalami kecederaan atau gagal dalam melapor diri. Diharapkan Kim Panggon memanggil Nacho Insa pada aksi Piala Asia 2023 nanti sebagai pemain utama bagi menguatkan lagi jentera tengah. Dengan adanya barisan pemain tengah seperti Syami Kuti, Azam Aziz, Afiq Fazail, Nacho Insa, Brendan Gunn mampu mengemudi jentera tengah dan menjadi skuad Harimau Malaya yang semakin mantap.